Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan iman kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit di pagi hari untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmatnya sepanjang hari ini dan akan datang insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita sekarang ini berada di awal bulan Rajab. Allahumma ja'alna, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Antara perkara yang sunat kita buat selain daripada bersedekah, ialah yang ditutup juga ialah berbanyakkan puasa pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Perkongsian kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan nasihat 10 perkara. Panjang sikit ni, 10 perkara ni nak habis lama sikit lah. Kita cuba pendek-pendek lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-siwaki fa inna fihi 'ashratu khisalin yathurul famu wa yarda rabbu wa yaskhutu syaitan wa yuhibbuhu rahman wal hafazatu wa yashuddu salas wa yaqta'u balgham wa yutayyibu nukha wa yutfi'u murrah wa yubli basar wa yuzhibu bakhra wa huwa minas sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan benar-benar tentang bersiwak. Ambil berat tentang siwak, yakni membersihkan gigi dengan kayu arak atau kayu ad. Kerana di sebaliknya terdapat 10 keutamaan. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan kemarahan syaitan. Dan seterusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan seterusnya, malaikat hafazah juga menyayangi orang yang bersiwak. Juga kelebihannya menguatkan gusi, menghentikan kahak, mengharumkan bau pernafasan, menghilangkan rasa pahit, yang dapat juga menstabilkan pencernaan dan juga perhadaman makanan, memajamkan pandangan mata, menajamkan pandangan mata dan menghilangkan bau mulut. Serta bersiwak itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, as-salatu bis-siwaki afdalu min 70 salatan bighairi siwakin. Solat satu kali dengan bersiwak itu lebih utama berbanding dengan 70 kali solat tanpa menggunakan siwak. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Kalaulah tiada keberatan ataupun kekhawatiran terlalu memberatkan kepada umatku, nescaya, kata Nabi, aku memerintahkan, mewajibkan untuk bersiwak setiap kali sebelum menunaikan solat. Jadi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kelebihan orang bersiwak, menggunakan kayu ad, dan juga tentang galakan bersiwak dengan galakan supaya kita bersiwak ini di segi kelebihan dalam ibadat kita solat, dan juga kelebihan dia sampai 70
kali solat, ganjaran pahala orang yang bersiwak setiap kali nak solat. Setiap kali nak solat ataupun ketika berubahnya mulut. Jadi dalam fiqh dinyatakan kaedah-kaedah cara untuk kita bersiwak ini secara lebih jelas. Tapi dalam kitab ini lebih kepada fadilat. Dia cerita kepada kita tentang fadilat untuk bersiwak, iaitu kita gosok gigi lah. Cara mudahnya kita bila kita bangun pagi, kerana kita tidur lama, perut kita yang kita makan semalam, proses penghadaman dan sebagainya, dalam pernafasan kita yang lama pada malam hari tersebut, maka sudah tentu mulut kita akan berubah. Nak pula jenis tidur mengekung pula, nak kerak pula. Mengekung satu hal, habis mulut tu tolak lagi lah yang dia seduk ke dalam ni keluar. Maka ketika itu dia akan mengubah mulut kita, kerana dia berhubung dengan saluran kerongkong sampai ke perut, jadi bau busuk. Maka ketika itu kita digalakkan juga bersiwak. Paling minimum umat Islam bersiwak kita kata 3 kali. Dan terhasil orang itu bersiwak menggunakan beruh gigi. Ataupun juga paling lekeh benar, tiap kali nak sembahyang dia komo dan dia masukkan jari tunjuk dia ni ke dalam mulut untuk bersihkan sisa-sisa makanan yang dia makan sebelum daripada ni. Itu pun sudah dapat pahala siwak. Tapi yang afdalnya guna kayu siwak yang Nabi pernah guna dulu. Jadi orang Arab sekarang ni pun banyak tempat dia kayu tersebut, harga dia jadi harga lah sekarang ni. Kita beli ada RM1, ada RM2, ada RM3, macam-macam inovasi yang dia buat. Dia buku dalam plastik tu comel nak suruh jadi lembut tu. Ada hak jual hak jenis kering kaki masjid tu. Tapi nak masuk masjid ada hak besar ni, ada hak besar. Jadi cara siwak ni besar ni. Kadar lebih kurang panjang ni lah. Jadi cara siwak dia ada cara kaedah dia. Jemaah kita duk pegang, dia pegang macam ni, siwak. Buka ni, kalau hak ni terocos masuk dalam perut kayu tu kan, terkoleh darah. Dia pegang macam ni, masuk. Cara lembut. Dalam, luar. Kalau masuk ke dalam pun, masuklah ke dalam, ke bahagian luar dalam dan sebagainya. Jadi apa kelebihan siwak ni? Yang pertama ialah dia kata dapat membersihkan gigi kita. Gigi kita kalau orang dulu juga nak suruh cerah gigi, dia guna arang dah. Arang tu masuk guna arang dah. Tapi hak ni kita nak sunnah Nabi. Bukan setakat bersih, tetapi kita meniru sunnah Nabi. Jadi satu bersih dapat pahala dah. Guna sunnah Nabi pula dapat pahala lagi sekali, 2 kali. Jadi yang pertama dia kata membersihkan mulut kita, hilang rasa bau mulut tersebut. Walaupun tak guna makjun asnal tu, ubat gigi. Kita tak guna ubat gigi, tetapi guna kayu tu sahaja dapat hilangkan bau mulut. Itu kelebihan kayu tersebut. Yang kedua, dapat mendatangkan redha Allah. Bila mulut kita sedap, berarti kalau kita baca Quran juga. Sebab tu antara tempat-tempat yang sunat untuk kita bersiwak ini, bila kita nak sembahyang, bila kita nak baca Quran, ataupun cara mudah bila kita nak buat amal kebajikan ataupun benda taat kepada Allah, sunat kita bersiwak dulu. Cara mudahnya begitu kita faham. Kerana supaya Allah Subhanahu wa taala suka. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni yuhibbul mutahhirin. Tuhan suka kepada orang yang menyucikan. Jadi tempat yang keluar puji-pujian Allah ialah daripada mulut kita, lidah kita sebut. Jadi mudah untuk mendapat redha Allah. Yang ketiga iaitu menjadikan syaitan jadi marah. Kalau orang mulut busuk, syaitan suka. Jadi bila mulut kita bersih, berarti syaitan akan marah. Kita faham. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat hafazah
Allah Subhanahu wa taala tadi redha, hak ni Tuhan suka, dan Allah Subhanahu malaikat juga akan yang jaga kita ni juga akan sentiasa bertasbih dan bertahmid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digugurkan dosa-dosa kita. Yang khususnya iaitu menguatkan gusi. Rupa-rupanya tuan-tuan, inilah juga satu kajian. Bila guna kayu ak tersebut, dia tak mudah gigi kita ni ataupun gusi kita yang pegang gigi ni daripada penyakit gusi. Jadi orang yang sakit gusi kata dalam kajian saya pernah baca juga, iaitu guna kayu ak itu adalah antara ubat untuk gigi kan. Dia bila gusi ni rosak, dia akan nampak merah di dekat-dekat gigi tersebut. Guna kayu ak. Tapi lembut lah, kena lembut dulu, jangan pakai rocoh itu ya. Maksudnya dia kayu tu kena celup air dulu bagi lembut. Kalau kita guna hak keras tu berarti cocok masuk, dia mudaratkan juga, kena lembutkan. Bila kena air memang dia mudah lembut. Dia bertali itu dah. Sebab kita maklum semua dah kayu siwak tu. Kemudian menghentikan kehak. Penyakit kehak kita ada oak ni pun boleh rawatan dia antaranya kayu ak. Boleh, itu antara kelebihan-kelebihan dia. Begitu juga mengharumkan pernafasan. Masya Allah, tabarakallah. Bukan ada perfume pun pada kayu tu, tapi kelebihan dia tersebut. Kalau kita sekarang ni juga orang nak suruh hilang rasa bau tu, koma guna yang botol tu, Listerine tu 2-3 saat, kalau lebih 5-30 saat meletup mulut. Tu kuat tak kuat dia, kalau karah kapal pun boleh hancur. Iklan dia karah di kapal tu pun guna benda tu boleh pecah. Dulu ingatlah, berterabur. Jadi kalau kita ada karah di mulut, guna Listerine tu, dia mudah untuk buang sisa-sisa apa pejar yang ada melekat di gigi. Apa hukum guna dia? Hak yang tak bolehnya minum. Kalau guna kat mulut boleh, dia panggil masuk dalam kegunaan luar. Hukum dia adalah harus janji benda tu halal, dibuat dengan pemberosahan yang halal. Boleh guna hak tu pun. Begitu juga menghilangkan rasa pahit. Yang ini maksud dianya menstabilkan pencernaan dan penghadaman makanan. Jadi maksudnya dia ada berkaitan dengan pemprosesan makanan kita yang kita makan juga. Jadi kalau begitu, bila proses cantik, keluar pun cantik, tak semelik dan sebagainya lah. Dan juga menajamkan pandangan mata. Kelebihan orang yang bersiwak, mata tu tak cepat jadi kabur. Menghilangkan bau mulut, tu sah dah. Dan siwak ini termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat pensyarah dulu pernah kata, kita guna jari tu pun dah terhasil dah sunnah gosok gigi, walaupun tak terhalang ataupun tak terkeluar sisa-sisa tu. Kalau celah-celah gigi dengan jari kita ni tak keluar, dia nak pada hak yang macam buruh gigi tu. Guna buruh gigi pun terhasil juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak terhasilnya iaitu kelebihan kayu ak tersebut. Sebab dulu Nabi guna kayu tersebut. Walaupun moden dah zaman kita sekarang ni, buruh gigi letak dia tolong beruh. Dia tolong gosok guna bateri. Tetap juga guna kayu ak itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hak Nabi buat, kita pun buat, walaupun sekali kita belajar, maka kita akan mendapat fadilat, kelebihan si Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tinggal, berarti kita tunggal sunnah Nabi. Bila kita buat, berarti tanda kita kasih cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pula hadis yang Nabi itu begitu jelas, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak likulli salatin.
Tu kelebihan orang yang siwak dan galakkan untuk bersiwak ini, ya. Gosok gigi, orang nak bawa beruh gigi mari dengan ubat gigi tiap-tiap kali solat, habis kalau kita. Nah, dengan jenuh sabun untuk siap. Tiap-tiap nak semaya pak bagi buat di masjid, buat di surau. Allahu akbar. Nah, jemaah kita letak dalam poket. Nah, cuma letak dalam poket tu pun ingat kalau boleh letak sarung, letak dalam sarung. Baru dia tak jadi kuning ke poket-poket kita ni. Tarik gigi melekat situ lepas tu nak guna tu basuh dulu. Guna basuh. Nak sembahyang, adakah masa nak ambil wuduk tu ke akan akad takbir? Kita siwak? Harus. Boleh. Tapi terhasil dah masa nak ambil wuduk tu kita siwak dah pun terhasil. Cuma adab kata kita ni juga ada orang bila nak akad takbir tu, sebelum akad takbir baru siwak. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Hukum dia harus. Tapi kena pastikan masa nak siwak, nak akad takbir tu orang panggil siwak lalu. Bukannya siwak nak suruh cuci dah. Kalau siwak baru nak cuci masa tu, masa sembahyang. Duk buat sisa lah. Jadi hak tu orang panggil laluan sahaja. Tok dalam sarung dia ataupun tok ni sebab dia kadang-kadang kuk mengganggu orang lain. Tok dalam poket masa dia rokok terbang benda tu. Jatuh atas pak orang lain. Jatuh atas sejadah orang lain. Ni tak apalah jarak. Kalau dekat bum kita Allah semaya hilang khusyuk terus. Kenapa? Baca macam-macam mulut orang. Walaupun benda tu sunnah, sebab tu kena sipai elok-elok, kena letak baik-baik. Nampak. Tu kemudian ada cara siwak dan sebagainya tu ada dinyatakan di dalam kitab-kitab fiqh, iaitu bila nak sugi, nak basuh, kemudian kita lalukan sebelah kanan. Dan semua siwak tu mesti guna sebelah kanan. Ataupun benda hak baik kan, kanan tu pegang tangan kanan, kaedah pegang macam saya kata tadi. Sebab tu dia kata lebih kurang sejengkal kayu siwak. Dia kata tu lebih kurang dah pegang tu. Jangan pendek sangat susah juga. Kalau panjang tu masuk. Pegang kaedah dia. Kanan dulu 3 kali. Sebelah kiri dan sebagainya. Lepas tu ambil sarung, masukkan dia dalam sarung. Baru tepat ataupun ambil letak poket di bawah. Yang atas takut terbang macam tadi. Bahaya. Jatuh tepat sejadah terimam pula. Habis terimam hilang rakaat. Makmum pun kabur juga. Okey, boleh faham tak? Jadi itu kelebihan dia. Dan juga orang yang solat sekali dia takbir, sama ada dia semaya seorang ke ataupun dia semaya mengikut imam ke, bandingannya seolah-olah dia dengan 70 kali solat tanpa menggunakan siwak. Itu kelebihan dia. Seolah-olahnya begitu. Nak ceritanya apa dia ni, ganjaran pahala si Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar bagi orang yang membersihkan mulut dia bila dia nak buat ibadat. Tu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni tergolong daripada mereka yang suka membawa kepada kebaikan dan juga sentiasa menyucikan tubuh badan kita ini, termasuk mulut, terutamanya kerana daripada mulut itulah keluarnya segala ibadat-ibadat kita yang lain. Semua ibadat tu ada berkaitan dengan mulut. Walaupun ada ibadat tu hanya niat saja. Kita bagi sedekah guna tangan, tak guna mulut. Tapi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala guna mulut. Niat tadi dalam hati mulut tak keluar, tapi kok mana pun tetap juga sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahawa sesungguhnya ia siwak ini adalah dapat menyucikan mulut dan membawa ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Nasa'i serta Ad-Darimi, dan juga ada sanad-sanad dia juga adalah sanad yang sahih.
Jadi sebab itu perkara ini diamalkan oleh cerdik pandai kita, alim ulama, dan juga orang yang cintakan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar kita dalam PKP ni rasa cukuplah tu. Nah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.